Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 10 Mei. Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan akan memantau rapi projek pembinaan Jambatan Batang Paloh berdekatan Pulau Broad yang kini mengalami sedikit kelewatan. Menurut Timbalan Premier yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, projek jambatan bernilai lebih RM298 juta itu mengalami kelewatan kerana beberapa kerja cerucuk jambatan itu rosak akibat dilanggar kapal. Pihaknya juga akan berbincang dengan pemegang taruh terlibat antaranya Kementerian Pengangkutan Sarawak dan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak untuk memastikan kes pelanggaran seperti itu tidak berulang lagi. Setakat ini schedule 63%, actual 58.33%. Lambat sikit, lambat by 5%. So isu inilah kita nak selesaikan kita because we have identified the main problem, apa masalah yang dihadapi dan saya yakin masalah ini dapat kita selesai dengan secepat yang mungkin. Beliau ditemui pemberita selepas melakukan tinjauan ke tapak projek berkenaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Semop, Dato' Abdullah Saidul mendedahkan projek itu juga mengalami masalah kekurangan jumlah pekerja. Katanya jadual baharu projek itu dijangka selesai adalah pada akhir tahun 2024 atau suku pertama 2025. Kita ada juga meminta supaya jalan masuk ke feri akan dibaiki pulih dan juga penambahan feri pada waktu-waktu tertentu kerana sejak akhir ini kenderaan banyak melalui perjalanan antara Daro, Pulau Bruit dan terusnya ke Tanjung Manis. Jelas Dato' Abdullah lagi, satu taklimat khas juga akan diadakan oleh pihak kontraktor bersama penduduk tempatan untuk memberikan gambaran terkini projek tersebut. Sejumlah lebih 1 hektar tanah di Sarawak telah disukat menerusi program pengukuran tanah hak adat Bumiputra NCR, inisiatif baharu setakat Mac lepas sejak tahun 2010. Menurut Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, daripada jumlah tersebut sebanyak 0.82 hektar tanah telah diwartakan. Jelasnya setakat Mac lalu sebanyak 68,419 lot individu telah diukur. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 26,827 lot telah dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Tegasnya program pengukuran tanah NCR inisiatif baru ini akan diteruskan selagi ia diperlukan. Dato' Amar Awang Tengah berkata demikian pada majlis penyerahan surat hak milik tanah dan cek pampasan tanah di Dewan Masyarakat Kapit. Teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Dato' Len Talif Saleh. Pada majlis tersebut, sebanyak 78 cek telah disampaikan kepada 49 orang penerima dengan jumlah pampasan berjumlah lebih RM1 juta. Pelan pelaksanaan perstrukturan semula atau transformasi Mahkamah Bumiputra Sarawak diharap dapat menjadikan ia sebagai sebuah institusi kehakiman yang bebas dan berautonomi sama seperti Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John C. Kitaya berkata, ketika ini pelan tersebut sedang dalam proses penyiapan kertas cadangan dan laporan untuk dikemukakan kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri sebelum penghujung tahun ini. Jika diluluskan Kabinet, ia akan melibatkan satu rang undang-undang baharu untuk dibentang di Dewan Undangan Negeri. Menurut Datuk John Siki, di bawah pelan transformasi ini, peranan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum lebih tertumpu pada hal ehwal berkaitan adat. Manakala beban tugas pegawai daerah yang selama ini diberi kuasa sebagai magistrat dalam mengendali kes dapat dikurangkan melalui pengambilan lebih ramai magistrat dan kaki tangan Mahkamah Bumiputra. At the moment, dia memang banyak tugas, especially with all the kind of development that we in the government and state government do now. RTP, all the development in Sarawak, they are quite
full. Terlalu banyak kerja. And sometimes we cannot blame them also. Because they have so many work to do. So that's why after we have the elevation of the new mahkamah nanti, then the new will be a relief of that all that the burden there. And then the new one, the one who look after all that will be properly trained. Beliau ditemui pemberita pada perasmian seminar pengendalian kes Mahkamah Bumi Putra Sarawak Zon Selatan di Sri Aman. Seminar 2 hari itu dihadiri kira-kira 50 pegawai daerah dan pegawai tadbir Sarawak termasuk ketua masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk John Siki berharap 3 pusat atau kompleks Mahkamah Bumi Putra dapat dibina di Kuching, Sibu dan Miri. Ketika ini, Mahkamah Bumi Putra ditempatkan di pejabat-pejabat daerah dan pejabat residen seluruh negeri. Datuk John Siki memberitahu pembinaan 3 pusat Mahkamah Bumi Putra itu kemudiannya akan disusuli dengan pembinaan Mahkamah Bumi Putra di peringkat wilayah dan daerah. Ia juga akan membawa pada pengambilan sekurang-kurangnya 150 magistrat dan kakitangan Mahkamah Bumi Putra. Kesemuanya akan dilaksana secara berperingkat dalam tempoh 8 ke 9 tahun akan datang. The first stage we have to set all the office and make all the 3 center is a set just now, and then regional one, and then afterward the sub-regional one, district level, and then slowly. So that one will be in 9 years or 8 years phase to make it full. Melalui usaha itu akan mempercepatkan pengendalian 35% kes-kes di Mahkamah Bumi Putra yang masih tertunggak ketika ini. Datuk John Siki pada lawatan sehari ke Sri Aman turut melakukan penyerahan rasmi bilik Mahkamah Bumi Putra yang terletak di Pejabat Daerah Lingga. Projek pengubahsuaian bilik mahkamah tersebut melibatkan kos kira-kira RM100,000. Beliau turut meluluskan geran berjumlah RM10,000 untuk pemasangan sistem penghawa dingin di bilik mahkamah itu. Timbalan beliau, Jefferson Jamit Unyat, yang juga hadir pada majlis tersebut, turut menyumbang RM5,000 untuk tujuan sama. Sebanyak 9 kes kemalangan maut dilaporkan di seluruh Sarawak sepanjang tempoh pelaksanaan Operasi Selamat ke-20 bersempena perayaan Hari Raya Aidilfitri baru-baru ini. Pesuruhjaya Polis CP Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri dalam kenyataan media memaklumkan bahawa ia merupakan peningkatan 1 kes atau 12.5% berbanding Op Selamat ke-18 tahun lepas. Sementara itu, jumlah kematian pula adalah sama, iaitu masing-masing merekodkan 9 kematian bagi kedua-dua operasi. Dalam pada itu, sejumlah 457 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan di seluruh negeri sepanjang tempoh operasi khas berkenaan yang berjalan selama 8 hari bermula pada 20 April lepas. Menurut beliau, jumlah tersebut telah menunjukkan peningkatan sebanyak 4 kes atau 0.9% berbanding Op Selamat ke-18 tahun lepas. Antara faktor-faktor peningkatan jumlah kemalangan yang berlaku sepanjang tempoh tersebut adalah faktor kecuaian manusia semasa memandu selain faktor permukaan jalan raya. Selain daripada itu, penambahan lebih kurang sebanyak 1,169,722 kenderaan yang menggunakan jalan raya di seluruh Sarawak sepanjang tempoh berkenaan berbanding lebih 1.139 juta atau peningkatan lebih kurang 30,000 kenderaan pada tahun lepas turut menyumbang kepada jumlah kemalangan jalan raya. Datuk Muhammad Azman turut memberitahu PDRM Sarawak telah mengeluarkan sebanyak 2,014 saman kepada pengguna jalan raya atas pelbagai kesalahan lalu lintas pada Op Selamat kali ini, iaitu menurun sebanyak 74.7% atau 5,942 saman berbanding operasi tahun lalu. Jelasnya, pengurangan pengeluaran saman bagi Op kali ini adalah untuk memberi tumpuan perkhidmatan kepada pengguna jalan raya dalam kelancaran lalu lintas. Namun katanya lagi, penguatkuasaan secara bersasar terhadap kesalahan yang boleh menyebabkan kemalangan jalan raya tetap dilaksanakan.
Polis Kuching menahan seorang lelaki tempatan berumur 21 tahun kerana disyaki terlibat dalam serangan seksual terhadap seorang wanita seperti yang tular di laman Twitter pada Isnin lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa memberitahu tangkapan dibuat di Jalan Kampung Rambangi, Kuching kira-kira pukul 7 malam susulan aduan daripada seorang wanita berumur 26 tahun. Selain daripada itu, polis turut merampas motosikal yang digunakan oleh suspek semasa kejadian. Hasil semakan rekod lampau mendapati suspek mempunyai 2 rekod berkaitan kes jenayah narkotik dan jenayah harta benda. Suspek juga mempunyai kad rawatan pakar psikiatri dari Hospital Umum Sarawak dan masih menjalani rawatan susulan. Superintendent Merbin mendedahkan satu kertas siasatan telah dibuka dan disiasat di bawah Seksyen 509 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 28 Ordinan Kesalahan-Kesalahan Kecil Sarawak 1957. Kertas siasatan akan dirujuk kepada Pengarah Pendakwaan Negeri Sarawak untuk arahan selanjutnya. Superintendent Merbin turut menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Video berdurasi 21 saat terbabit dikesan dimuat naik oleh pemilik akaun Twitter iaitu My News Hub yang memaparkan kejadian individu melakukan serangan seksual terhadap seorang wanita yang sedang memandu kereta. Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Rabu 10 Mei. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Irfan dan Syafiqah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.